Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Syukur pada Allah kerana beri pada kita peluang, kesempatan untuk bertemu pada malam ni. Dan sebelum terlupa tuan-tuan dimulakan sekalian, pada malam ni saya akan bawakan kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang hampir-hampir dihukum, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, yang telah pun membocorkan rahsia pergerakan Nabi ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah. Apakah hukuman yang telah berlaku kepada beliau? Dan juga kita akan melihat kualiti cara tadabbur para sahabat dan juga para tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Seperti contoh kisah seorang yang bernama Ahnaf bin Qais yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah tetapi telah mendapat doa Rasulullah. Apakah keistimewaan yang ada pada beliau hingga Nabi menyebutnya seperti mana Uwais Al-Qarni. Mereka ni tak kesempatan jumpa dengan Nabi tapi punya kedudukan di hati Nabi SAW. Tapi sebelum tu tuan-tuan, izinkan saya untuk buat pengumuman kepada sahabat-sahabat yang telah pun berjaya berada dalam saf yang awal dalam kuliah sepanjang masa ini, yang akan diberikan hadiah kitab oleh Zazan Travel. Terima kasih kepada Zazan Travel selaku penaja utama program kita. Jadi saya nak bacakan nama-nama yang bertuah ni. Yang lain yang belum dapat, insya-Allah peluang mereka masih terbuka. Yang pertama sekali Nuril, Puan Nuril. Yang kedua Faris Mispa. Yang ketiga Fatin Ami. Yang keempat Suhaila. Yang kelima Khamisah HMS. Kemudian Fatimah Wati. Kemudian Hanisah Nazar. Kemudian Muhammad Zainuddin, kemudian Yuwana Mukhtar, dan yang terakhir sekali Nuraziha Muhammad. Jadi 10 nama yang telah pun dinyatakan ini adalah mereka yang bertuah yang akan dapat hadiah kitab daripada Telaga Biru yang bernama Azkarul Azkar. Inilah golongan yang sentiasa menyokong kita. Yang lain pun masih ada peluang. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, jangan lupa nama-nama yang telah diberikan ni: Nurilis, Faris Mispa, Fatin Ami, Suhaila, Kamisa HMS, Fatimah Wati, Hanisa Nazar, Muhammad Zainuddin, Yuwana Mukhtar dan Nuraziah Muhammad. Anda adalah orang-orang yang terbaik dan semua yang datang ni adalah orang yang terbaik. Tapi pada kali ini mereka mendapat hadiah daripada Zazan Travel atas catatan yang telah pun sampai kepada hakim-hakim yang ada. Jadi Muhammad Izzuddin, Zairul Hisham dan lain yang belum kesampaian, yang belum lagi terpilih, jangan putus asa kerana kami sentiasa menyediakan buku-buku terbaik untuk bagi hadiah kepada tuan-tuan sekalian. Jadi 10 nama ni tolong WhatsApp kepada Zazan Travel, harap Bashir dan juga Haziq dan Zawin supaya dapat berikan nombor telefon untuk dihubungi oleh 10 nama yang telah saya nyatakan tadi. Terima kasih kepada semua yang hadir. Nanti kita ada program kuis semasa ke semasa untuk dapat hadiah lagi. Jadi pada malam ni saya akan bawa kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang telah pun bocorkan rahsia kepada kaum musyrikin di Mekah. Apakah hukuman terhadap beliau? Yang kedua berkaitan dengan kisah seorang tabi'i yang terkemuka bernama Ahnaf bin Qais yang tak berpeluang jumpa Nabi tapi punya kedudukan yang hebat dalam Islam sehingga mendapat doa daripada Nabi SAW. Bagaimanakah cara tadabbur beliau terhadap ayat-ayat Allah SWT? Baik, kita lihat ayat 71 hingga 73 daripada tafsir Munir ini yang kami galakkan tuan-tuan untuk miliki, dan tuan-tuan yang pre-order kitab tafsir ini akan dapat hadiah sebuah buku yang kami hantar in advance. Buku yang bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak, yang merupakan buku dapat mencatat nama-nama anak-anak kita, keturunan kita dengan ejaan yang betul, bahasa Arab dan Jawinya. Tengok. Dan kitab ni juga bukan setakat nama-nama yang dihimpunkan, malahan ada informasi terhadap nama-nama itu, tokoh-tokoh Islam itu, ilmuwan-ilmuwan itu, ulama-ulama itu, bagi menjadikan kita lebih mesra dengan nama-nama tersebut. Dan kemudian semua nama ini, kebanyakan nama ini disediakan informasi ringkas, sejarah dan sebagainya. Dan kitab ini mengandungi lebih daripada 3,500 entry nama. Sangat manfaat, insya-Allah. Jadikan ia hadiah kepada orang yang berkahwin, orang yang belum dapat anak, orang yang akan dapat anak, hadiah untuk kita sendiri. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian merupakan satu doa dan juga panduan untuk mereka ambil ketika menama-namakan anak. Kerana hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum. Bagilah nama yang elok
supaya di akhirat besok kamu akan dipanggil dengan nama yang elok itu. Ambil nama para salihin, para hamba Allah yang punya 99 nama itu, para sahabat, para tabi'in. Jangan ambil nama yang tak ada makna. Macam Zahazan contohnya, tak ada makna, tak boleh bagi syafaat ke akhirat pun tuan-tuan. Ambillah nama para ulama, para mufassirin, para muhaddithin, dan juga para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat mereka di akhirat, kerana kita tahu ada syafaat para salihin di akhirat nanti. Baik, kita lihat ayat 71 hingga 73 daripada surah An-Nisa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka jilid yang ketiga, muka surat 159 ni. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidhrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala kad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama. Dan sesungguhnya antara kamu pasti ada orang yang enggan ke medan pertempuran. Jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah tidak memberi nikmat kepadaku. Allah telah memberi nikmat kepadaku kerana aku tidak ikut perang bersama mereka. Dan sungguh jika kamu mendapat kurnia kemenangan daripada Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentulah aku akan mendapat kemenangan yang agung. Ayat ini melanjutkan bicara kita tentang keadaan munafikun yang ada pada zaman Nabi SAW. Kita dapat lihat demikianlah indahnya ayat-ayat Allah SWT yang merupakan santapan kepada rohani kita, yang mana ia merupakan satu menunjukkan kepada kita bagaimana membingkaikan kefahaman yang tepat dalam kehidupan, iaitu janganlah kita beranggapan dalam hidup ni sentiasa ada keamanan semata-mata, sentiasa ada keseronokan. Nanti kalau kita ada peluang, kita masuk ke surah-surah daripada juz Amma, Allah menceritakan untuk kita dalam surat Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Di antara tafsiran yang menarik oleh Rashid Ridha menjelaskan daripada gurunya Syekh Muhammad Abdu, kalau kita perhatikan kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha sebagai permulaan, diikuti dengan malam. Demi waktu duha dan malam yang gelap itu, yang menutupi itu, kenapa Allah mulakan waktu duha? Waktu duha kalau kita kira startlah pukul 8, 9, 10, 11, 12, katalah begitu waktunya. Tapi malam yang mengikuti waktu duha, yang Allah sumpah berikut selepas surat duha itu, duha wal laili idza saja. Apa pula kaitan malam dengan duha? Jadi menunjukkan kepada kita dalam kehidupan ni waktu girang, gembira, seronok, pendek sebenarnya tuan-tuan. Jadi kalau kita bandingkan malam itu mula pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 jam. Waktu yang panjang itu kegelapan, ketakutan. Kadang-kadang ada orang walaupun memiliki bayar security mahal-mahal di taman, gated, guarded, tapi malam takut tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita pun dapat tahu banyak video yang sampai kepada kita tentang ketakutan, rompakan berlaku pada waktu malam tuan-tuan dimulakan sekalian. Anak-anak perempuan kita pergi mengisi minyak kereta waktu malam, jagalah betul-betul tuan-tuan. Janganlah mudahkan, maknanya lepaskan mereka begitu saja. Mesti ada pemantauan. Kita tak tahu apa berlaku waktu malam, kan tuan-tuan. Sampai Nabi mengajar kita waktu malam supaya padamkan pelita sebagai contohnya. Bahaya, kerana waktu malam ni waktu menakutkan. Kalau pelita tu tak ditutup, ni elah yang disebut oleh para ulama muhaddithin lah. Kerana mungkin ada tikus ni binatang ini panggil sebagai fuaisik, datang untuk menjatuhkan pelita tersebut, seperti berlaku pada zaman Abid sebelum kita. Kisah Nabi bahawa Bani Israel dahulu, orang itu kuat ibadah, dia tertidur malam, pelita ditinggalkan, datang sang tikus yang jahat, durjana itu, dia terbalikkannya minyak itu, mati orang itu, terbakar rumahnya tuan-tuan. Nak menggambarkan kepada kita waktu ketakutan ni panjang, jadi waktu kegembiraan itu pendek. Jadi inilah dia Islam, menunjukkan kepada kita ada waktu senang, ada waktu susah. Apa persiapan kita pada waktu susah? Kalau nak berkahwin sebagai contohnya, perutusan bercakap semua yang molik-molik, yang cantik-cantik. Pernah tak terfikir kalau berlaku kematian salah seorang yang mana kita pun tak jangka, kan tuan-tuan? Sebab kalau hati kita susah, kita terbayang benda-benda yang meruntun hati kita. Kita pergi obsession, teringat anak-anak contohnya, ingat isteri, yang isteri pula teringat suami. Kita baca doa ni tuan-tuan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta
wala ya'ti bisayyi'ati illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika. Ini perasaan dalam hati kan, kita pergi haji contohnya kan, lama 40 hari, teringat anak-anak apalah berlaku kat rumah, terfikir yang menakutkan, benda-benda menakutkan boleh berlaku. Kita yang anak pula pergi keluar, teringat ayah kita, mak kita kat rumah, bimbang kita. Kadang-kadang ada runtunan rasa kejutan menakut-nakutkan kita, balik besok ayah mak kau dah tak ada. Maka tuan-tuan, gangguan syaitan seperti ini kita boleh atasi dengan banyakkan ingat Allah. Antara doa yang Nabi anjurkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyiati illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada yang meletakkan kebaikan melainkan Engkau, tiada keburukan melainkan semuanya dari ilmu Engkau. Maka berilah keampunan kepadaku. InsyaAllah rasa ketakutan itu akan hilang, luput. Jadi balik kita kepada ayat 71 hingga 73 dalam surah Nisa ini. Sekarang Allah mula menunjukkan kepada kita perkara yang berkaitan kekeluargaan, perkara berkaitan dengan anak yatim, perkara berkaitan dengan harta benda, perkara berkaitan dengan tauhid, akidah. Dan itulah di Islam, umpama kita berada dalam satu hidangan yang sangat enak, lazat. Buah-buahannya ada, ikannya ada, dagingnya ada, sotongnya ada, makan lautnya ada, nasi ada, mi-nya ada. Jadi begitulah Islam yang kita kena pandang. Ada berbagai-bagai angle yang patut kita letakkan dalam benak fikiran kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana hidup ini tak semestinya indah. Ia mungkin akan melalui liku-liku, kesusahan. Seperti kata Syekhul Islam, bahawa hidup ini disempurnakan dengan hujan dan panas. Saudara-saudara kita sedang diuji dengan ujian banjir mungkin di Terengganu pada hari ini. Banyaklah mohon kepada Allah doa yang telah kita pelajari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Daripada Allah kita datang, kepada yang kita dikembalikan. Ya Allah, beri kepada aku ganjaran atas apa yang berlaku ini, dan beri untuk aku ganti yang lebih baik daripadanya. Jadi kembali kepada ayat ni tadi. Ayat ni mengajak kita untuk merenungi satu hakikat dalam hidup yang pahit, iaitu hakikat untuk membuat persiapan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bagi menghadapi ancaman dan juga tekanan serta penganiayaan, kezaliman dari pihak musuh terhadap kita. Barangkali kalau tuan-tuan ada peluang, saya galakkanlah tuan-tuan untuk tengok cerita Togrul pada hari ini. Kan, Yang Mulia Tengku Murni, dengan anak-anak keluarga semua, tengku-tengku yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Zaidah binti Abdul Jamil, Ustaz Syafiq Murad, terima kasih doa yang telah pun diberikan di sini. Bahawa di sini indahnya Islam, jangan kita melihat daripada sudut yang indah-indah saja. Ini Islam mengajar kita supaya buat persiapan. Jangan ada di kalangan kita yang bercerita semuanya baik-baik, perdamaian. Tengoklah perdamaian nak buat dengan orang Yahudi, sembelihnya orang Islam hidup-hidup. Jadi yang kita terperangkap dengan perkataan perdamaian ini, kita lupakan untuk buat persiapan. Kita mesti buat persiapan. Itu sebab kita dapat lihat dalam ayat Allah SWT, nanti ada peluang kita membuka surah Al-Anfal, bila Allah menyatakan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Jadi hendaklah kamu buat persiapan dengan kuda-kuda yang kuat, kuda untuk menghadapi peperangan. Kuda maksudnya kita kebal lah pada zaman sekarang, tuan-tuan. Jadi balik kita kepada ayat ni tadi, Allah Ta'ala mengkehendaki kita selaku umat Islam supaya membuat persiapan. Kan? Jadi kita semua tahu bahawa knowledge is power, information is power. Bahawa pada hari ini zaman kemajuan bukan saja diukur pada bilangan tentera yang ramai, tapi saintisnya. Kita tahu sebagai contohnya negara-negara kecil di Asia ni yang punya peranan besar dalam ekonomi dunia, seperti Singapura. Negaranya kecil tapi asetnya, reserve-nya berapa trilion, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia bawa organisasi besarnya GLC yang nama Temasek, tuan-tuan tahu kan. Begitu juga negara Brunei yang punya simpanan reserve yang sangat besar. Maka kita orang Islam kena membuat persiapan, kena sedar bahawa kekuatan pada hari ini banyak bergantung kepada akidah, bergantung pada iktisad, ekonomi, dan juga menghargai akal ataupun gaya berfikir orang-orang yang brilian di kalangan kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya pernah cerita pada tuan-tuan beberapa waktu sebelum ni, bila negeri-negeri yang ada di Semenanjung ni nak disukat. Sekarang Alhamdulillah temu di Kedah kabarnya, mineral yang bernilai berapa bilion, berapa puluh bilion nilainya. Mineral ataupun zat bumi ataupun bahan-bahan yang sangat berharga. Kalau kita nak tahu, tuan-tuan di Malaysia, negara-negara maju mereka telah menggunakan satellite. Satellite itu mahal nak lancarkan ke langit, tapi pada hari ini mereka mampu menggunakan drone untuk masuk menyusup dalam hutan untuk kira berapa banyak pokok cengal, pokok jati ada,
melalui kawasan sungai, tahu banyak mineral yang ada, di tempat mana boleh dibangunkan pembangunan, di mana lubuk ikan paling banyak. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini semua adalah kekuatan yang ada pada zaman masa kini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita perhatikan negara-negara maju, mereka mengambil berat bab makanan. Seperti jangan kita katakan Thailand itu negara mundur, tuan-tuan ya. Saya terbaca dalam ekonomi menceritakan bahawa di Thailand digalakkan oleh kerajaan untuk setiap perkampungan itu ada campur tangan dan juga ada apa kita nak panggil sebagai kerjasama di antara ketua kampung dengan pihak universiti Chulalongkorn contohnya, yang menghantar profesor-profesor yang bijak itu, ahli-ahli akademik itu untuk terjun dalam masyarakat, menggariskan kepada masyarakat macam mana tanam pokok dengan cara yang betul. Tu sebab mereka boleh tanam buah betik tembikai itu, timur Cina itu tuan, bentuknya 4 segi, boleh senang nak letak dalam lori. Kita tak temu lagi teknologi itu tuan ya. Di Filipina jangan kita kata negara itu mundur. Mereka mampu untuk menjadikan tembikai, menjadikan nenas itu satu makanan yang sangat enak dan dimakan oleh budak-budak nak pergi sekolah, penuh dengan zat, beri mereka kesegaran, vitamin dan sebagainya. Allahu Akbar, mereka sangat mengurat bab kemajuan pertanian. Sebagai contohnya di Thailand itu tuan-tuan, setiap rumah digalakkan untuk bela ikan keli, untuk tanam sayur, untuk bela ayam. In case kalau berlaku apa-apa krisis makanan antarabangsa, mereka akan survive. Sebab kata Dr. Ratib Nabulusi dalam kitabnya, wailun li ummatin ta'kulu ma la tazra' wa wailun li ummatin talbasu ma la tansij. Alangkah ruginya, kalau istilah yang digunakan kat sini kasar lah tuan-tuan ni, wailun ni maknanya kerugian, kecelakaan kepada satu ummah yang kerjanya makan tapi tak reti nak tanam, dan kecelaruan, kerugian, kecelakaan kepada satu umat yang memakai pakaian tapi tak reti nak menjahit. Ini adalah perkara-perkara basic yang kita kena ambil berat daripada ayat yang diajar oleh Allah ni. Jangan kita pandang dalam perspektif peperangan semata-mata, tapi persiapan itu merangkumi pertanian, pendidikan, kemajuan ketenteraan, dan berbagai-bagai keagamaan. Sudah tentulah perlu kita penuhi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Allah di sini, janganlah kita memahami bahawa dalam hidup ini kita bergantung kepada orang lain, kita baik sangka dengan orang kata apa pun kita terima. Kadang kita ambil pengajaran kita duduk di kampung, sebuah kampung semuanya orang Islam, ada seorang dua orang bukan Islam, kita bagi pada mereka peluang. Kalau mereka buka kedai, kita sokong mereka. Baiknya orang Islam, itu datuk saya lah, datuk nenek tuan-tuan lah, baik sangat mereka, bantu mereka duduk di kalangan kita, boleh hidup mewah, boleh hidup maju. Tapi cuba bayangkan kalau seseorang orang Islam duduk di kampung mereka, berniaga, boleh maju tak tuan-tuan ni mudah sekali. Ini bukan bicara resis tau, ini bicara waspada. Ini namanya hadar. Bahkan kalau kita lihat para sahabat ketika dididik oleh Nabi SAW dahulu, ada urusan penting, Nabi suruh mereka pergi dulu, keluar, pergi ke direction ini. 2 hari lepas kau berjalan, barulah kau boleh buka surat yang aku hantar ni. Nabi tak nak sebarang rahsia itu bocor kepada orang yang tak sepatutnya. Kerana pada yang kita duduk itu mungkin ada yang buruk sangka, mungkin ada munafik, ada pengkhianat. Nabi suruh mereka pergi dulu, pergi ke arah utara. Dan 2 hari perjalanan nanti barulah kamu boleh buka surat yang aku berikan ini. Apa namanya tuan-tuan itu? Itu namanya hadar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, sebelum terlupa saya nak mengajak tuan-tuan untuk menggunakan produk Birkah Habbatus Sauda. Program ini pun ditaja oleh Zazan Travel. Maka tuan-tuan, marilah kita gunakan Habbatus Sauda, produk berjenama Birkah ini yang disebut dalam hadis oleh Nabi sebagai Habbatul Barakah, bijirin kebaikan, bijirin keberkatan. Padanya terdapat rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di Telaga Biru, di Zazan Travel, kami telah memprosesnya tuan-tuan jadi seperti ini. Tengok, mudah untuk dimakan kan. Kalau bijirin biasa susah untuk ditelan, maka dengan cara demikian insya-Allah kita boleh kunyah dan kita boleh telan saja. Saya kunyah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macam gula-gula, sekelak sikit. Minum Bismillah. Untuk tuan-tuan, besok adalah hari terakhir untuk kami buat promosi ini, iaitu tuan-tuan memiliki 3 Habbatus Sauda dalam produk Birkah ini. Tuan-tuan, kami bagi hadiah 1 lagi. Mana tuan-tuan beli 3, dapat 1 hadiah. Pada harga yang murah. Dan kemudian tuan-tuan akan dapat
sebuah buku hadiah dari kami, 101 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berharga RM35. Karangan penulis buku biasa dia, Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya nak masukkan video beliau, bagaimana beliau menceritakan bagaimana beliau menulis buku ini. Rujukan digunakan, masa ini habiskan Ustaz Ahmad Adnan Fadil, seorang daripada guru saya. Jadi tuan-tuan mendapatkan 3 produk ini besok hari terakhir. Malam ni tuan-tuan boleh beli dengan izin Allah. Gunakan, kita beli 3 untuk 3 bulan, 1 hadiahkan kepada adik-adik. Besok hari terakhir, pada harga yang kita tawarkan, harga yang terbaik. Lepas tu harga akan berubah, lepas tu harga akan naik, tuan-tuan boleh kawan sekalian. Jadi bagi yang minat, tolong dapatkan dengan segera. InsyaAllah kita akan berusaha untuk menghantar kepada tuan secepat mungkin. Alhamdulillah pada ini ada kemudahan macam-macam. Tuan-tuan tak perlu datang ke tempat kami WhatsApp je kami hantar insyaAllah. Baik, kata Syekh Dr. Ratun Nabulsi dalam kitabnya yang bertajuk, kitab yang hebat ini, Tafsir Nabulsi, Tadabbur Ayatillahi fil Nafsi wal Kauni wal Haya. Beliau mengatakan bahawa, saya bacakan untuk tuan, Ad-din nizamun mutakamil, yabda' min alaqatika bi jismika, thumma min alaqatika bi aqrabin nas ilaika, wa yantahi bil alaqati ad-dawliyah. وهنا نفهم الدين أهوالا شخصية وعبادة شعائرية فقط فنحن أبعد ما نكون عن حقيقة هذا الدين. Untuk mengetahui kau bahawa Islam ini adalah satu sistem yang mengatur menyelia kehidupan bermula daripada tubuh badan kita, keluarga kita, orang pendekat dengan kita, masyarakat keliling kita, dan jangan lupa antara bangsa. Janganlah kita pandang Islam ni seakan nikah kahwin, jual beli. Sedangkan Islam mempunyai berbagai pengalaman mencatur kehidupan lebih 1400 tahun direkodkan tuan-tuan. Tuan-tuan, ada tak satu sistem undang-undang yang direkodkan lengkap sebagaimana lengkapnya Islam? Untuk tuan-tuan British yang banggakan dengan undang-undang mereka, sebenarnya mereka datang ke negara Mesir satu masa dahulu, mereka melihat undang-undang Islam ini telah pun dibukukan oleh kerajaan Islam Osmania dengan nama Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah. British, Perancis ambil daripada peruntukan undang-undang Islam untuk membuat dan mendesain, mengubal sistem undang-undang mereka untuk pengetahuan tuan-tuan. Itu sebab kita dapat lihat banyak persamaan, tapi tak 100%. Banyak yang diambil inputnya daripada Islam. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kerana Islam ini telah merawat masalah manusia dan punya pengalaman direkodkan dengan berbagai-bagai buku hadisnya, fiqihnya, kitab tasawufnya, kitab tafsirnya, kitab berbagai-bagai disiplinnya, falaknya, astronominya, lebih daripada 1400 tahun. Tuan-tuan bayangkan berapa juta tulisan yang ada. Ketika tentera Mongol menyerang Iraq, mereka tidak menghargai ilmu, kata seperti tulis sebahagian sejarawan, maka mereka telah menenggelamkan beribu, mungkin ratusan ribu kitab dicurahkan ke dalam sungai Furat sampai dikatakan sungai itu berubah warna jadi hitam kerana dakwat yang luput daripada kertas dan juga buku-buku yang pernah dikumpulkan oleh umat ulama Islam pada satu masa dulu. Hilang banyak pada zaman itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebenarnya Islam adalah satu cara rawatan yang komprehensif yang bukan saja bersifat hubungan kau dengan Tuhan, engkau dengan engkau dengan manusia. Semuanya telah pun dikaji, ditulis dengan sempurna oleh Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita tengok undang-undang kerajaan tempatan. Kita beli rumah tak boleh nak sebenarnya yang ubah pagar. Dah ada itu dalam kitab fiqah tuan-tuan. Nabi menyatakan tak boleh kau meninggikan dindingmu sampai jiran tak dapat air, tak dapat hujan, tak dapat panas, tak dapat angin. Tak boleh tuan-tuan. Itu dalam hadis Nabi SAW. Nabi telah wartakan 1400 tahun yang lalu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah menetapkan ketika pemerintahan baginda bahawa tidak boleh membeli tanah di tempat-tempat yang concentrated area, public concentrated area, tempat-tempat yang berpotensi tinggi. Tak boleh beli di situ. Maka Sayyidina Umar telah menjadikan ia leasehold, iaitu Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan tahu tak? Ini kajian menunjukkan bahawa negara barat, negara timur mulalah mengkaji nak buat leasehold, tak boleh freehold lagi. Itu undang-undang yang pernah dibincangkan oleh Islam dalam kitab-kitab fiqh 1400 tahun lalu telah mula dibincangkan. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang teknokrat yang hebat. Ketika Sayyidina Umar pergi berkunjung ke pasar Madinah, baginda melihat mula anak-anak muda di Madinah culas dan tidak mahu belajar berniaga. Maka Sayyidina Umar kata, kalau kau tidak berniaga, nanti 1/3 daripada agama kau akan hilang. Dan Sayyidina Umar berkata dalam kata-kata yang lain seperti dikumpulkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani dalam buku beliau Taratib Idariyah, penindasian daripada zaman Nabi pada zaman sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan pandangan yang jauh berkata, andai kamu meninggalkan perniagaan, nanti kamu akan jadi hamba di tempat kamu sendiri. Lihat tuan-tuan, ini warga asing
Yalah betul, mereka orang Islam, tak kisahlah. Tapi banyaknya wang yang melimpah pergi ke negara mereka. Saudara-saudara kita pada Aceh berniaga besar-besar, bawa pulang wang juta-juta, tuan-tuan. Ini orang Bangladesh dah datang sebagai mesin rumput. Ini memiliki gedung perniagaan yang besar-besar. Agaknya dia masa dia mesin rumput dia jumpa emas agaknya, tuan-tuan, jumpa harta karun. Tak. Itu kesungguhan mereka, tuan-tuan, buat koperasi dan sebagainya, teman-teman, hingga mereka berjaya. Maka kita umat Islam yang ada pada ini adalah orang yang kena ambil isu persiapan yang merangkumi berbagai skala ataupun spektrum dalam kehidupan ni, tuan-tuan. Dengan perniagaannya, pendidikannya, kemajuan agamanya, segala benda kita mesti jalan sekali. Itu sebab kita dapat lihat Al-Quran dalam salah satu maqasidnya untuk pengetahuan, tuan-tuan. Ini pun ada satu buku yang menarik. Sekarang di Telaga Biru kami adakan cyber sale. Ini buku, tuan-tuan baca, tuan-tuan. The Amazing Quran. Tulisan seorang profesor daripada UAE, Dr. Ammar Fadil. Ammar bin Datuk Fadil Noor. Tuan-tuan baca buku ni, antara buku yang terbaik. Ini pengarangnya. Saya bacakan untuk tuan-tuan, untuk tuan-tuan tahu bila kita baca Al-Quran ni, Quran memiliki satu bahagian namanya maqasid. Maqasid ni maknanya tujuan Quran, tuan-tuan. Maqasid jamak daripada maksad. Dengar saya baca. Maqasid lah kata jamak yang merujuk kepada yang maksad, berasal daripada perkataan qasad, iaitu tujuan. Maqasid Quran bertujuan adalah satu perkara yang membincangkan kenapa Quran itu diutuskan kepada kita untuk menjadi panduan. Kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, ada beberapa maqasid Quran yang kita kena tahu. Nombor satu sekali, maqasid Quran, tujuan Quran datangkan untuk membetulkan akidah kita supaya jangan tersesat, dan tasawur yang betul terhadap ketuhanan. Ini maksud yang pertama Al-Quran. Yang kedua, jelas beliau dalam buku The Amazing Quran ini, satu buku yang sangat menarik untuk baca di bacaan kita, rujukan kita, iaitulah Quran datang untuk menjelaskan tentang hak-hak manusia dan kemuliaan kedudukannya sebagai hamba Allah yang tertinggi. Ini penekanan yang diberikan oleh Al-Quran Karim. Yang ketiga kita dapat lihat dalam Al-Quran ini ialah mengajar kita untuk khasyatullah, takut kepada Allah, rindu dan juga berusaha untuk mentaati perintahnya dengan bersungguh-sungguh. Tadi yang pertama perspektif tauhid yang dibetulkan. Yang ketiga ni adalah rasa cinta yang tumbuhkan kesedaran bahawa kita merupakan hamba Allah. Ini maksud Quran yang ketiga. Yang keempat, Quran datang untuk mengajar kita satu aspek namanya pembersihan jiwa. Baca ya, tuan-tuan, The Amazing Quran ini oleh Dr. Ammar Fadil. Pembersihan jiwa. Tujuan Quran datangkan adalah tujuannya adalah untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Yang kelima, tujuan Quran datangkan adalah pembentukan keluarga. Ni kita lihat surah An-Nisa ini turunkan oleh Allah sejurus selepas umat Islam tewas di perang Uhud. Dalam kajian waktu turunnya surah ini untuk membetulkan kembali struktur masyarakat yang rosak pada masa itu kerana kehilangan suami, kehilangan ayah, bagaimanakah susun atur anak-anak yang tinggal itu. Sebab kita akan lihat, kita telah lihat dan bincangkan kedudukan aitam sebagai contohnya, anak-anak yatim yatama dalam surah An-Nisa ini, dan bagaimana perkahwinan semula kepada isteri yang telah pun kematian suami, yang kita bincang bab berkaitan dengan nusyus, kita bincang berkaitan dengan talak dalam surah An-Nisa ini. Ini salah satu aspek maksud Quran penting, iaitu menceritakan tentang takwinul usrah, pembentukan keluarga. Yang keenam, Quran juga menerang kepada kita tentang idea kepimpinan, iaitu dipanggil sebagai pembinaan syakhsiah yang gemilang. Kita tak mau jadi pengikut, kita jadi pencetus kepada kebaikan. Setiap benda yang kita buat walaupun kecil, tapi menambah nilai kepada orang lain. Itu nilai yang dibawa oleh Al-Quran Karim. Yang ketujuh, tuan-tuan hati dan kasih sayang, yang dibawakan oleh diskusi berkaitan dengan maksud Al-Quran ini. Satu maksud Quran iaitu maqasid Quran. Matlamat Quran datangkan adalah untuk mengajar kita bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim, bagaimana berinteraksi kita dengan munafiqun. Ni dia maksud Quran untuk tuan-tuan. Jadi ada peluang, bacalah buku The Amazing Quran. Memang truly amazing, tuan-tuan, Al-Quran itu kalau kita faham. Jadi balik kepada cerita ni tadi, ayat yang ke-71 menerang kepada kita satu persiapan yang kita kena buat sebagai umat Islam. Janganlah kita memandang orang keliling kita baik sepanjang masa. Mereka buat kebaikan kepada kita pun sebenarnya ada mi di sebalik batu. Tak. Ada udang di sebalik mi. Ada udang di sebalik batu. Jadi bila mereka melakukan perkara ini, tentu ada satu hajat yang mereka nak. Mereka duduk, mereka belajar psikologi kita. Mereka tak belajar kat universiti pun, tak belajar true universiti kehidupan. Duduknya seorang di kalangan kita yang bukan Islam itu pandai, dia ambil hati kita. Kita pun
pakat sokong dia, nampak dia pakai seluar pendek, sial dia tu. Padahal duitnya berbondong-bondong tuan-tuan, disimpan di bank. Jadi buatnya kita terlalu baik sangka pada orang. Kerana kita ni terlalu baik sangka, kita tak ada waspada. Itu yang problemnya. Bukan buruk sangka, kita tak buruk sangka, tapi kita kena ada kewaspadaan tuan-tuan. Ni ayat ni aja Allah mengatakan khuzu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Nabi SAW dahulu punya kelebihan, kerana Nabi sentiasa berinteraksi dengan wahyu. Itu sebab bila kisah Hatib bin Abi Balta'a radhiyallahu anhu yang telah membocorkan jangkaan ataupun perancangan Nabi untuk membuka kota Mekah dan menyerang kota Mekah, maka Nabi mendapat tahu daripada wahyu. Nabi menyuruh sahabat-sahabat seperti Zubair, Miqdad, dan diketuai oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ridwanullahi alaihim ajma'in untuk mengejar wanita yang dimaksudkan oleh Jibril itu daripada perintah Allah untuk dikesan di manakah dia berada. Wanita itu enggan untuk beritahu dia membawa surat, dia tak mengaku. Ayat Sayyidina Ali telah berkata, kalau kau tak nak mengaku, nanti aku telanjang dengan kau. Ya tuan-tuan, ini adalah satu bentuk apa dipanggil ancaman amaran yang boleh dilakukan dalam mazhab Maliki. Kalau nak mengaku, nak menyebabkan seorang pengakuan, kita boleh pukul dia. Seperti yang lumrahnya berlaku. Bukan kita galakkan tuan-tuan, ni hukum fiqh yang dibincangkan oleh para ulama berpandukan kepada peristiwa ni dan peristiwa-peristiwa lain. Maka Sayyidina Ali telah berkata kepada wanita tersebut dengan penuh ketegasan, andai engkau tidak mahu memberi kepada aku surat yang maksudkan, aku telanjang engkau. Akhirnya perempuan itu pun mengeluarkan surat yang disimpan dalam sanggulnya. Jadi menunjuk kepada kita ni apa tuan-tuan? Kena hazar tuan-tuan. Janganlah kita ni baik sangka sokong pada orang. Orang lain macam-macam perancangan dia buat. Dia duduk sekejap je macam-macam benda dia buat. Tu pun kita tak sedar-sedar juga. Ada pula sebuah syarikat yang mempunyai perhotelan dengan katil dengan apa semua. Takkanlah dijual RM5-6 harganya. Tak masuk akal kan tuan-tuan? Katil tilam je ada berapa harga? Saya tak masukkan siapa, tuan-tuan tahu sendiri lah kan. Ni kadang-kadang orang kita tak mau fikir, tak mau belajar bisnes, dan kita tidak mengamati apa yang berlaku keliling kita untuk ambil pelajaran. Adakah sebuah syarikat yang memiliki perhotelan dengan hotelnya, dengan tilamnya, dengan bantalnya, takkan dia jual harga puluh-puluh ringgit tuan-tuan? Ya pun syarikat itu bankrupt, takkanlah tilam pun berharga seperti itu. Bukan satu bilik, puluh-puluh bilik. Ni tak marah siapa, ni geram tuan-tuan. Janganlah jadi orang yang lus bendul sangat, jahil sangat. Kena ambil tahu, dan kalau kita tak tahu, kena tanya pada orang yang tahu. Jangan kita buat keputusan, kadang-kadang jadi masalah juga. Satu hari seorang yang bekerja syarikat international, multinational bercerita, yang ni masalah orang-orang kita ni ustaz, dia berkata barangkali betul lah dengan pengalamannya bekerja di Jerman dan sebagainya. Memanglah dia orang cerita tentang transfer teknologi dan sebagainya, tapi ustaz tahu tak, syarikat-syarikat besar ni yang punya perjanjian dengan kita yang kononnya nak transfer teknologi, syarikat-syarikat besar lah yang punya kuasa enjin dan perkara-perkara teknologi high-tech ni, kita pun bayar pada dia, beli pada mereka, buat perjanjian, nanti selepas 5 tahun mesti turunkan teknologi. Tapi bila pegawai yang bijak-bijak ni belajar ke luar negeri, engineer dan sebagainya, pergi melawat mereka di kilang, di luar negara, tempat mereka, tahu tak mereka buat? Mereka bagi makan best-best, tidur best-best, jalan best-best, dah shopping semua, dah ujung, dah letih, mata pun dah kuyu, barulah dia pergi ke kelas nak turunkan dan transfer teknologi. Boleh berlaku tak tuan-tuan? Ada sebahagian daripada orang kita ni pula, bila dah pergi lalai, pergi beli barang-barang dah lupa semua, duit pun tak cukup, pinjam kat orang pula. Maka bila dah pergi tu sepatutnya pergi belajar, dah tak jadi belajar. Jadi perjalanan happy go lucky pula tuan-tuan. Inilah kelemahan berlaku pada setengah orang. Bukan orang kita ni, barangkali orang kat Afrika ke mana tuan Jadi usaha untuk belajar daripada orang lain ni dikesampingkan. Balik buat report cantik-cantik, tebal-tebal. Yang dapat report pula tak baca pula. Menarik juga bila buat kajian SME ni, kalau nak buat annual report, maka dia suruh PA dia pergi buat dengan color dia, dengan binding dia, cantik dia. Tapi bos-bos ni bukan mantau bisnes pun, pergi main golf dengan orang, tak ambil tahu pun. Inilah maklum macam-macam perkara. Nak ulas panjang, saya pun bukan orang pandai tu Jadi nampaknya serba-serbi perkara yang ditekankan dalam Islam ni terlepas daripada orang Islam. Padahal mana pergi akal-akal yang bijak belajar luar negara, yang expose pada dunia bisnes, yang berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai teknologi yang tinggi. Mana pergi mereka? Negara India yang kita pandang miskin tu pun dah berapa kali hantar roket ke angkasa untuk menghantar satelit. Entah apa dalam satelit tu tuan-tuan. Mereka pada hari ini ada perlombaan ke angkasa lepas, kerana mereka mengatakan kalau besi yang Allah turunkan daripada langit ada surah namanya Al-Hadid.
Allah menyatakan dalam firman-Nya di satu ayat di surah Al-Hadid itu, besi ni kami turunkan langit dan dalamnya ada banyak manfaat untuk manusia. Maknanya kalau besi yang berlumba-lumba orang untuk sampai pencuri besi, pencuri di masjid dan sebagainya, besi ni punya harga yang mahal. Besi datang daripada planet lain, tentulah ada bahan-bahan yang mahal yang ada di planet lain. Maka perlumbaan ke angkasa lepas ni sebenarnya giat berlaku oleh negara-negara besar ya. Kadang-kadang negara itu bukan kaya sangat pun, macam Rusia, macam India, negara besar tapi teknologinya tinggi. Mereka telah mulakan, Jepun, India mempunyai berapa kali pelepasan untuk pergi ke Mars, tuan-tuan. Jadi ini penceritaan kita yang Allah maksudkan kat sini adalah persiapan yang kita kena buat. Of course, persiapan yang paling kuat sekali dan dasarnya adalah ilmu. Dan kita kena menghargai orang-orang yang berilmu, bukan sahaja ilmu agama. Dia balik daripada negara luar, dia buat kajian tentang bagaimana memaksimumkan outcome air yang datang daripada hujan. Seperti dia balik daripada negara Belanda contohnya, terkenal airnya lebih tinggi daripada daratannya. Air itu boleh dibuat kincir air untuk datangkan air kepada tanaman, diberi manfaat. Mereka tak pernah ada kekeringan air, air banyak. Kita pun banyak air. Tapi bila pulang hamba Allah ni belajar di tempat yang jauh, teknologi penggunaan air, water retention, balik ke negara kita, orang yang berkenaan kata pula, kalau nak projek ni dibawa, proposalnya saya nak 40%. Maka akal-akal yang bijak ini akhirnya menganggap aku buat kerja keldai pula. Ya, donkey work. Aku mengerah fikiran dia rasa 40%. Nampaknya smart brain yang ada akhirnya tak dapat berfungsi kerana kesempatan diambil oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Siapa agaknya yang tak bertanggungjawab, tuan? Jawab sendirilah. Orang Islam ke bukan Islam, kita bermaklum. Maka akhirnya kita kebocoran fikiran ataupun brain yang smart, yang bijak-bijak. Balik pada negara nak datang bawa ke negara kita nak bagi pandangan, tapi semuanya di power di tengah jalan. Di hijack di tengah jalan. Banyak proposal yang dibawa yang memiliki idea-idea yang hebat, akhirnya di hijack oleh orang yang tak bertanggungjawab, yang duduk tengah-tengah je, curi ayam ni, tuan-tuan. Kalau main bola namanya curi ayam saja. Jadi ayat ni sangat menarik untuk kita fikirkan. Kemudian datang ayat berikutnya untuk menceritakan sifat munafikun. Munafikun ni bila melihat satu musibah berlaku kepada orang Islam, dalam perangan mereka tumpah. Sebagai contohnya, mereka berkata, Alhamdulillah, syukur aku tak terlibat, nasib baik kalau aku masuk mesti aku mati. Tapi bila melihat orang Islam menang, dia menyesal. Aduhai, kenapalah aku tak bersama dengan orang Islam. Ni sifat orang-orang munafik, tuan-tuan. Dia melihat satu keburukan menimpa orang-orang Islam, dia gembira. Nasib baik aku tak terlibat. Tapi kalau melihat satu kebaikan berlaku pada orang Islam, menang, mereka bawa pulang harta rampasan yang banyak, al-fai'u, ghanimah yang saya terlajar semalam, menyesal tak sudah. Mereka berkatakan kebaik kalau aku pun terlibat. Perkataan fauz ini disebut banyak tempat dalam Quran. Ada lebih daripada 20 kali disebut oleh Allah perkataan fauzun. Sebenarnya fauzun ini merujuk kepada fauz. Ya, fauzan berarti kejayaan dunia akhirat. Kejayaan yang tidak terbatas di dunia saja, dia menyambung ke akhirat, kesinambungan ke akhirat. Tapi si munafik ini gunakan perkataan fauz kat sini. Kenapa, tuan-tuan? Dan saya janjikan kepada tuan-tuan juga kisah tentang seorang tabi'in terkemuka yang tak sempat jumpa Nabi, walaupun dia punya iman yang hebat, yang Nabi doakan untuknya. Nabi kata dia adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah. Namanya Ahnaf bin Qais. Beliau baca ayat ni, tadabbur dia, cerita tentang orang beriman, cerita tentang munafikun, nangis dia, tuan-tuan. Kita fikir ni sifat orang beriman, bangun malam tahajud begitu begini, Allahu Akbar, tak sampai aku ke level ni. Padahal ni orang didoakan Nabi, tawaduknya beliau. Nangis dia baca cerita para salihin yang Allah sebut dalam Quran. Kemudian jumpa ayat cerita tentang munafikin, kafirin, dia menangis sekali. Ya Allah, walaupun aku ni buruk, tapi taklah seburuk macam ni, ya Allah. Aku tak sebaik yang tadi yang diceritakan. Aku tak seburuk yang ni, ya Allah. Aku bukan seperti ni, ya Allah. Dia suka tengok orang Islam kalah. Tak ada semangat dalam diri aku. Tak ada sikit pun rasa ini. Dan ni bukan sifat aku. Nangis dia. Akhirnya dia jumpa sifat cerita tentang dia dalam surat Taubah, tuan-tuan. Apakah ayat itu? Besok saya nak cerita pada tuan-tuan. Jadi bila kita baca Quran, kita kena ada, seperti kata Dr. Farid Ansari, almarhum Syekh Dr. Farid Ansari, seorang mufassir yang terkemuka dari bumi Maghrib Arabi, seorang Morocco, berkata, itu sebab bila kau baca Quran, kau kena letak diri kau dalam kancah perhambaan. Kau kena bring down, down to earth. Tahu bahawa kau ni tanah, tahu. Macam kata Ahnaf bin Qais ni, mengapalah manusia pandang dia mulia sangat, padahal dia pernah keluar daripada saluran najis sebanyak 2 kali. Sekali pada ayahnya, sekali pada ibunya. Apa sahaja dia nak bangga sangat?
kata-kata yang menyebabkan tangisan para sahabat mendengar kata-katanya itu tuan. Sampai Sayyidina Umar pun pernah mengurungnya. Kerana Sayyidina Umar kata, aku menyangkakan kau seorang ahli sihir, wahai Ahnaf. Tiba-tiba bila dikurungnya Ahnaf ini, dia melihat malamnya qiyamul lail, siangnya tahajud, siangnya puasa, malamnya tahajud. Maka Sayyidina Umar melepaskannya. Sayyidina Umar kata, wahai Ahnaf, aku menyangka kau ahli sihir. Aku melihat kebaikan yang banyak pada zahirmu. Aku mendoakan supaya kebaikan itu juga ada dalam hati nuranimu. Maka tuan-tuan, inilah cara kita baca Quran, cara kita berinteraksi dengan Quran. Kita melihat ayat-ayat Quran itu turun untuk kita. Macam Ahnaf ni tadi nangis bila melihat ayat-ayat pujian untuk orang beriman, dan merasa takut melihat ayat-ayat hukuman terhadap mereka yang kafir dan juga nifaq. Beliau mencari manalah duduk aku. Yang ni bukan, yang tu pun bukan. Hanya jumpa ayat yang berkaitan dengan orang sepertinya. Kalau dia lah macam tu sekali memandang ayat Quran, bahawa dia bukan di kalangan orang saleh, kita ni macam mana lah tuan-tuan Jadi itulah dia, bila kita baca Quran, anggaplah Quran itu turun untuk diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita pada malam ni dengan sedikit santapan untuk rohani kita. InsyaAllah masih ada lil hadithi baqiyatun. Kita ada lagi benda-benda yang kita akan sentuh dalam kuliah pada masa akan datang, mungkin malam esok insyaAllah. Moga Allah beri kepada kita umur panjang, sihat tubuh badan. Kita punya kesempatan untuk menghayati ayat-ayat yang indah ni tuan-tuan. Ya, jadi sebelum terakhir saya pernah janji pada tuan-tuan satu masa dahulu, ada seorang yang buta, maka dia bertemu dengan Nabi SAW dan berdoa, bertawassul dengan Nabi SAW. Ayat yang lalu menceritakan tentang bagaimana makhluk segala macamnya, manusia, binatang, pokok sayang kepada Nabi SAW. Kalau seorang kita sakit tuan-tuan, anak kita sakit, kita mengalami masalah pendengaran, penglihatan, bacalah doa ni tuan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda li, Allahumma syafi'hu fi. Doa ni tuan, kita minta syafaat Rasulullah SAW, kita bertabaruk dengan baginda, kita bertawassul dengan baginda SAW. Ahlussunnah wal Jamaah jumhurnya mengatakan bahawa kita layak bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kita susah, mengalami masalah tertentu dalam keluarga, penyakit yang belum lagi kita lihat kesembuhannya, amalkan doa ni tuan Saya wasiatkan tuan doa 193 pada muka surat 94 dari kitab Azkarul Azkar. Ya, bahawa kalau kita berada dalam kesukaran, kepayahan, kita ingat Nabi, selawat ke atas baginda, berdoalah dan bertawassullah kepada baginda dan kedudukan baginda supaya Allah berikan kita pelepasan di masalah yang dialami tuan. Saya baca sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu ilaika ila rabbi, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fashaffi'hu lituqda li, Allahumma fashaffi'hu fi. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dan bertawajuh kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmah. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku tawajuh kepada Allah dengan kemuliaan kedudukanmu supaya diperkenankan hajatku. Ya Allah, syafaatkan aku untuk Nabi yang mulia ini. Syafaatkan aku di dunia untuk penyakit yang dialami ini, kesusahan yang aku lalui ini, penyakit yang dialami oleh anakku ini, keluargaku ini, suamiku ini, isteriku ini. Mohonlah kepada Allah tuan, moga-moga dengan nama Nabi yang mulia, pangkat baginda yang tinggi itu, ya, sesuai dengan setiap kali azan kita mendengar nama baginda diungkapkan, dan setiap kali sembahyang tasyahud kita bersalawat ke atas baginda. Mudah-mudahan doa ini memberikan kepada kita pelepasan di masalah-masalah yang kita lalui. Ya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda li, Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku bertawajuh, aku mohon kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, berilah kepada aku pelepasan dalam masalah ini, masalah hutang, masalah penyakit, masalah stres, masalah anak tidak mendengar kata. Saya mohonlah kepada Allah dengan kedudukan Nabi SAW. Ia merupakan satu benda yang digalakkan tuan-tuan,
oleh para ulama Ahlus Sunnah mengatakan demikian. Moga Allah memberkati kita dalam sedikit tazkirah yang disampaikan pada malam ni, memberi pencerahan kepada kita, memberi kebaikan kepada kita. Kita dapat lihat kesinambungan holistiknya Islam ini, dia bukan menyentuh aspek-aspek kerohanian saja, pribadi saja, maka malah ia menjangkau hubungan diplomatik dengan orang lain. Apa persiapan andainya mereka melakukan pengkhianatan dan kezaliman terhadap mereka, terhadap kita? Maka inilah ayat-ayat yang patut kita baca dan hayati, tuan. Dan berilah laluan kepada semua orang cemerlang, orang bijak, ilmuwan yang mempunyai kedudukan. Janganlah sekat mereka, tuan-tuan. Jangan ambil peluang mereka, tuan-tuan. Jangan curi kerta kerja mereka, tuan-tuan. Janganlah minta persen pada benda yang bukan hak kita, tuan-tuan. Kesian kat orang-orang bijak ini. Padahal mereka nak mengajar kita supaya buat persiapan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat sambung lagi ayat ini pada bincangan yang akan datang. Sekali baik semuanya daripada Allah. Kelemahan milik manusia. Wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. Selagi tuan-tuan saya baca nama sahabat yang terpilih untuk dapat hadiah kitab Azkarul Azkar daripada Zazan Travel. Yang pertama Nuril, yang kedua Faris Mispa, yang ketiga Fatin Ami, yang keempat Suhaila, yang kelima Kamisa HMS, yang keenam Fatimah Wati. Terima kasih sangat. Yang ketujuh Hanisa Nazar, yang ke-8 Muhammad Zainuddin, yang ke-9 Yuana Mukhtar, yang ke-10 Nuraziha Muhammad. Jadi kepada yang nama yang telah dinyatakan ni, tolong WhatsApp kepada nama di bawah Zazan Travel untuk beroleh kitab yang kami hadiahkan ni daripada seorang teman. Terima kasih kepada sahabat tersebut. Doakan untuk ayah ibunya supaya kesihatan, kebaikan, dan kepada beliau isterinya. Moga dia keturunan yang mulia, insyaAllah. Bagi tuan, terima kasih tuan atas kehadiran tuan-tuan. Mari kita tamatkan majlis pada malam ini dengan baca Suratul Asr Tasbih Kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dong, terima kasih Fadil Anwar, terima kasih Puan Kamisa HMS, Muhammad Nasir, Azian Abu Hassan yang belum dapat hadiah, jangan bimbang ya, masih ada peluang untuk kita pada masa akan datang. InsyaAllah saya akan umumkan lagi buku-buku hadiah bagi mereka yang rajin. Dan jangan lupa bagi tuan-tuan yang telah membuat peta minda dan juga mind map untuk memahami Quran sepanjang kita belajar ni, boleh WhatsApp juga kepada nama Zazan Travel di bawah ni, Bashir dan Haziq. Dan Ustaz Faiz akan bantu untuk buat saringan dan bagi hadiah lagi kepada mereka yang rajin buat nota. Kepada Ummu Fatih, kepada Ustaz Syafi Murad. Jangan lupa ya, tolong hantar nota-nota kalian kepada kami untuk kami bagi hadiah. InsyaAllah kita akan terbitkan bersama atas nama kalian buku-buku yang hebat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang saya dan doa tuan-tuan.